Diabetes jenis 2 adalah penyakit gangguan metabolisme yang ditandai dengan kenaikan gula dalam darah atau hyperglycemia. Diabetes jenis 2 mempunyai dua masalah yang saling berkaitan, iaitu yang pertama, sel pankreas tidak menghasilkan insulin yang mencukupi. Insulin adalah hormon yang berfungsi mengawal pergerakan gula ke dalam sel badan sekaligus mengurangkan gula dalam darah. Masalah yang kedua adalah di mana sel tidak dapat menggunakan insulin dengan berkesan, iaitu insulin resistance, di mana gula tidak diserap oleh sel-sel badan. Peningkatan gula dalam darah akan memberi kesan kepada gangguan sistem peredaran darah, sistem saraf dan imunisasi badan. Diabetes jenis 1 berlaku kepada individu sewaktu kanak-kanak dan dewasa, manakala bagi diabetes jenis 2, ianya lebih kerap dikesan ketika dewasa. Namun, peningkatan bilangan kanak-kanak yang mengalami obesiti telah menyebabkan lebih banyak kes diabetes jenis 2 berlaku kepada orang yang lebih muda. Berat badan yang berlebihan, kurang aktiviti fizikal dan pemakanan yang tidak sihat adalah faktor penyumbang utama berlakunya gangguan fisiologi ini. Untuk pemahaman yang lebih lanjut berkenaan diabetes atau kencing manis jenis 2, mari kita sama-sama saksikan kisah Cik Wani. Setiap kali singgah di pasaraya, Wani sering membeli makanan yang tidak berkhasiat untuk dijadikan kudapan. Sedapnya makanan dan minuman ni. Aku nak beli banyak lah. Pada setiap hari, Wani sering memakan makanan ringan seperti keropok, air bergas secara berlebihan dengan kerap. Inilah nikmat dunia. Namun begitu, pada akhir hari ini, Wani sering berasa kehausan, selera makan bertambah dan juga sentiasa berasa penat dan lesu. Selepas beberapa hari kemudian, Wani risau jika dia menghidapi penyakit kerana Wani mengetahui bahawa pengambilan makanan ringan dapat meningkatkan kadar gula dalam darah yang menyebabkan diabetes. Lalu Wani mengambil keputusan membuat temujanji di klinik untuk bertemu dengan doktor. Sejak sebulan yang lalu, saya asyik rasa letih je. Buat kerja harian sikit rasa lelah. Dan saya selalu rasa kelaparan walaupun baru je habis makan dan saya tidak dapat mengawalnya. Saya juga selalu rasa haus dan kerap tertandas untuk kencing. Kenapa ya doktor? Apa yang diceritakan oleh Cik Wani tadi adalah antara simptom-simptom kencing manis jenis 2. Mari kita senaraikan semula apakah simptom-simptom tersebut. Yang pertama, kerap berasa letih atau tidak bertenaga. Yang kedua, kerap berasa haus dan lapar. Yang ketiga, kerap membuang air kecil. Yang keempat, mempunyai penglihatan yang kabur. Yang kelima, mengalami penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Yang keenam, mulut mengalami kekeringan. Dan yang ketujuh, kerap berasa kebas pada tapak tangan dan kaki. Sekarang, jom kita dengar apa kata doktor. Bunyinya seperti kencing manis jenis 2 ni. Tak apa, biar saya jalankan untuk saringan terlebih dahulu untuk dapatkan kepastian. Disebabkan Cik Wani mempunyai simptom diabetes, venous plasma glucose perlu dijalankan. Ujian perlu dilakukan sekali lagi sekiranya hasil ujian pertama menunjukkan paras gula melepasi 11.1 mmol. Jika hasil ujian masih menunjukkan paras yang sama atau melebihi 11.1 mmol, ia bermakna pesakit menghidapi diabetes atau kencing manis. Cik Wani, saya minta maaf. Hasil ujian kedua-dua plasma glukosa awak menunjukkan paras gula dalam darah adalah sangat tinggi. Ini bermakna anda menghidap kencing manis. Macam mana saya boleh menghidapi kencing manis? Tak ada seorang pun dalam keluarga saya yang menghidapi kencing manis tau. So macam mana saya boleh kena? Sila bersabar Cik Wani. Biar saya jelaskan dahulu. Cik Wani menghidapi kencing manis jenis 2. Kencing manis jenis ini kebiasaannya berlaku disebabkan oleh pemilihan gaya hidup yang tidak sihat menyumbang kepada peningkatan paras gula dalam darah dan bukannya disebabkan oleh faktor genetik semata-mata. Peningkatan gula dalam darah juga boleh dikaitkan dengan sistem endokrin badan. Sistem endokrin merupakan sebuah rangkaian yang terdiri daripada beberapa organ atau kelenjar yang bertanggungjawab menghasilkan serta merimbiskan hormon. Hormon berfungsi menyelaraskan fungsi berbeza dalam badan, menghantar isyarat melalui darah ke organ, otot serta tisu, memberitahu badan apa yang perlu dilakukan dan bila ia dilakukan. Antara kelenjar sistem endokrin adalah pankreas yang bertanggungjawab menghasilkan hormon glukagon dan insulin, membantu mengawal paras gula dalam darah.
Semasa proses penghadaman, karbohidrat yang kita makan akan ditukarkan menjadi glukos di dalam darah untuk dibawa ke sel lain. Hai, Assalamualaikum. Glukos baru Baru je sampai. Sama lah kita. Saya pun glukos baru juga. Samalah akak pun. Awak pun baru. Sama lah kita. Paras glukos yang meningkat dalam darah akan merangsang penembusan insulin oleh sel beta di dalam pankreas. Oi beta, glukos dah datang tu. Pergi suruh insulin buka pintu reseptor sel tu bagi diorang masuk. Ya. Bos. Oi, insulin. Ya bos. Kau dengar? Ya dengar. Pergi buka pintu. Itu pun yang kena suruh. Okey bos. Berbeza dengan diabetes jenis 1, pankreas menghidak diabetes jenis 2 mampu menghasilkan insulin seperti biasa. Tetapi Pankreas ni mentang lah dia bos. Suruh aku buka pintu pula. Apa hal pula? Oi, siapa yang turun kunci ni oi? Aduh mak. Kunci dah lain oi. Aduh. Macam mana ni glukos tak masuk? Glukos. Sini. Pintu dah buka. Jom masuk sel. Apa pula lah orang tua ni. Tak nak masuk pula. perkara-perkara ini membuatkan glukos tidak dapat masuk ke dalam sel dan seterusnya berkumpul di dalam darah. Sel tak boleh nak masuk lah. Kita lipat luar je lah Hal ini meningkatkan paras glukos dalam darah yang menyebabkan diabetes jenis 2. Dalam keadaan ini, pankreas tetap akan menghasilkan insulin, tetapi lama-kelamaan, kerana sel tidak bertindak balas kepada insulin, pankreas akan terpaksa bekerja keras. Banyak-banyak keluar insulin ni. Penat lah aku. Dah tak ada masa nak main game. Kau. Insulin. Tanya ke bos? Kau yang sebelah kau tu. Saya ke? Pergi cepat. Banyak lagi ni, tahu tak? Kena kejar. Ya. Asyik aku. Ya Allah, banyaknya. Bos. Akhirnya, pankreas tidak dapat berfungsi lagi dan paras glukosa dalam darah pula akan terus meningkat. Hal ini sekaligus menunjukkan berlakunya diabetes jenis 2. Jadi, sekarang ni apa yang perlu saya lakukan, doktor? Hingga kali ini, penyakit kencing manis masih lagi hidup Noah. Namun dengan mengubah gaya hidup, awak dapat mengatasi penyakit ini. Jadi, saya sarankan Cik Wani supaya mengubah gaya hidup kepada yang lebih sihat. Cuba mendapatkan berat badan yang sihat dengan meluangkan masa sekurang-kurangnya 150 minit seminggu atau bersenam sekurang-kurangnya 5 kali seminggu dan mendapatkan ubat serta rawatan mengikut saranan doktor. Selebihnya, kita serahkan kepada Yang Maha Esa. Saya harap awak dapat bersabar. Usaha dan tawakal, insya-Allah awak dapat mengatasi penyakit ini. Ingat, jagalah kesihatan sebelum menyesal di kemudian hari.